Cara nak tackle orang ialah dengan kita mencari poin-poin yang memang orang duk runsing selalu. Doa untuk mengeluarkan diri daripada bebanan hutang. Benda tu memang ada pun. Yang Nabi ajar tu memang ada pun. Daripada Abu Umamah Al-Bahili tu, benda tu doa tu memang ada. Tapi doa yang dibawa oleh sebahagian orang ni, dia macam satu amalan kaifiat tersusun, kena buat pada hari sekian, waktu sekian, dengan jumlah rakaat sekian kalau ada salatnya. Lalu dia akan menjanjikan keberhasilan yang pasti. Buat yang ni pasti dapat. Itu yang jadi problem. Dalam analisis ini disebut, dia kata sebenarnya maksud keseluruhan daripada doa yang terdapat daripada Hizib Al-Bahri tertumpu kepada permohonan untuk memudahkan perjalanan di laut dan menentang musuh. Itu poin keseluruhan untuk Hizib Bahar ni, ialah untuk orang yang duduk di laut dengan orang yang dia terputus hubungan untuk minta tolong dengan siapa-siapa, ataupun menentang musuh. Tujuan sebegini adalah kecil berbanding tujuan yang lebih besar, iaitu mendapatkan keampunan daripada Allah. Ada benda-benda yang kalau kita tengok teknik untuk menarik orang supaya boleh buat benda-benda macam ni ialah memberi nama-nama kaifiat yang hebat. Nama-nama yang hebat kita letak. Contoh Hizib Bahar ni boleh tolong orang yang tersasar di pertengahan laut ataupun di tengah hutan, di padang pasir apa semua. Style yang macam ni memang mampu menarik orang untuk buat amalan tu ataupun untuk ambil amalan ni. Sebab tu kau tengok penceramah-penceramah yang tak cermat dalam mempromosikan doa-doa yang tak jelas, mereka akan cari doa-doa yang seperti ni. Sebab tu kita akan tengok ada penceramah yang dia bawa doa agar tidak dibenci orang. Doa agar tidak dibenci orang. Ni ada penceramah terkenal ni yang duk bawa benda ni. Pertama kita nak tahu, Nabi sebagai seorang Rasul, dalam kehidupan dia dibenci orang. Dia dibenci orang. Walaupun dia sebaik-baik orang, walaupun dia sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, tapi dia dibenci. Pertama, kalau kita tengok doa tu tak adalah makna yang pelik ataupun amalan-amalan yang tak jelas. Dia hanya petikan daripada doa-doa daripada Al-Quran. Secara umum tak ada masalah pun doa tu. Tapi bila mana diberi nama seperti itu, maka ianya akan mengubah cara fikir masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan menganggap bahawasanya dalam agama ni dia ada amalan-amalan yang boleh menolak keburukan-keburukan macam ni, sedangkan keburukan tu pasti akan berlaku. Tuan-tuan tengoklah kehidupan para ulama. Berapa ramai para ulama yang besar, tokoh, terpaksa mengharungi fasa orang benci dia. Takkanlah dia dalam pembelajaran dia, dalam sistem pengajian dia tak jumpa doa untuk selamatkan dia daripada orang benci tu. Dia mesti jumpa. Tapi benda tu ialah bukan benda yang menjadi keutamaan, tapi itulah yang diutamakan oleh masyarakat. Memang cara nak tackle orang ialah dengan kita mencari poin-poin yang memang orang duk runsing selalu. Doa untuk mengeluarkan diri daripada bebanan hutang. Benda tu memang ada pun. Yang Nabi ajar tu memang ada pun. Daripada Abu Umamah Al-Bahili tu, benda tu doa tu memang ada. Tapi doa yang dibawa oleh sebahagian orang ni, dia macam satu amalan kaifiat tersusun, kena buat pada hari sekian, waktu sekian, dengan jumlah rakaat sekian kalau ada salatnya. Lalu dia akan menjanjikan keberhasilan yang pasti. Buat yang ni pasti dapat. Itu yang jadi problem. Sebab tiada siapa pun pihak yang boleh memberi kepastian pada benda yang tak pasti melainkan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sahaja melalui wahyu Tuhan. Yang lain daripada tu tidak ada kepastian. Segala benda yang kita duk buat ni pun ianya bersifat tak pasti sebab dia bergantung kepada niat ataupun apa yang terkandung dalam jantung hati satu orang tu. Jadi saya nak sebutnya ialah nama-nama amalan-amalan yang seperti ini, dia boleh divert akal orang awam ataupun pemikiran orang awam untuk jadi minat dan sungguh terhadap amalan-amalan seperti ini. Amalan-amalan seperti inilah. Dalam analisis dia sebut, jika dia harus
hanyalah untuk orang yang menempuh perjalanan di lautan. Doa di atas sekiranya diharus dan disyariatkan, ia hanya disyariatkan untuk orang yang bertujuan menempuh perjalanan di lautan sahaja. Sebaliknya, bagi orang yang membacanya ketika berada di masjid, di rumah dan seumpamanya yang tidak melibatkan menempuh perjalanan di lautan, hanyalah orang yang jahil dan tidak memahami apa yang dia perkatakan sahaja, atau orang mempersenda-sendakan agama Allah. Jika mengandungi maksud yang mempersenda-sendakan agama Allah, yang terlibat berhak dikenakan hukuman. Apa yang nak disampaikan oleh penulis ini, dia nak sebut kepada kita bahawasanya doa-doa yang seperti ini ni, contoh yang kita dengar tadi, bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasa saqafuna. Selain daripada tu ada lagi wamsakhhum ala makanatihim, dan ubahlah bentuk mereka di atas tempat duduk mereka. Ini pun lafaz-lafaz yang tak berapa jelas ni. Okey. Doa-doa seperti ini, andai kata boleh lah, andai kata boleh, dia dilakukan pada situasi tertentu. Dia tidak dijadikan sebagai wirid untuk diwiridkan setiap hari. Contoh, lepas pada solat, ambil kitab ni, lepas tu wirid. Sedangkan bacaan tu tak ada kena-mengena dengan kedudukan orang tu sedang berada sekarang, iaitu dia baru sudah salat. Wirid yang sepatutnya dia buat wirid ini ataupun hizib ini, tapi tiba-tiba dia pergi baca hizib ini. Contoh mudah kita ambil bacaan doa yang syariat, zikir yang syar'i, kita buat pada tempat yang salah. Tuan-tuan selesai daripada salat subuh ni, duduk, kalau tak ada kuliah, menunggu sehingga, orang kata apa, menunggu sehingga matahari terbit ni, sebab dia ada kelebihan. Tuan-tuan duduk di masjid ni, dalam masjid, tuan-tuan pun baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa tu okey, tapi doa tu untuk naik kenderaan, tapi keberadaan tuan-tuan sekarang bukan di kenderaan, dalam masjid. Kalau nak bahas tentang makna dia okey, makna dia okey, tapi ketepatan membacanya dia tak tepat. Jadi penulis nak beritahu sini, kalaulah hizib bahar ni boleh, kalau boleh, tu pun tak boleh dilakukan di semua tempat. Sebab hizib bahar diperolehi oleh pemiliknya ketika mana sedang tersangkut pelayaran yang di tengah laut. Jadi kalau dijadikan sebagai hizib selepas salat, hizib pada waktu malam, pada waktu siang, maka ianya tidak ada keseimbangan. Sebab Nabi diajar pada kita doa pagi, doa petang, zikir pagi, zikir petang. Zikir ketika mana naik kenderaan, zikir ketika mana untuk buat itu, untuk buat ini, dia ada beza. Cuma ada satu saja hizib yang kita boleh baca bila-bila masa, di mana-mana tempat, tidak melihat kepada waktu apa pun, iaitu Al-Quran. Yang ni kita boleh baca di mana-mana waktu pun, walaupun ayat tu tak ada kena-mengena pun dengan apa yang kita sedang buat. Sebab itu ialah ijma' para ulama, sebaik-baik zikir ialah Al-Quran. Sebaik-baik zikir ialah Al-Quran. Tu pun masih lagi ada khilaf di kalangan para ulama. Contoh, pada waktu pagi ni bertembung di antara zikir pagi dengan baca Quran. Masih ada sebahagian para ulama yang mengatakan afdal, melazimi zikir pagi dulu baru baca Quran. Masih ada pandangan tu. Saya nak sebutnya andaian daripada penulis. Kalaulah hizib bahar ni betul, kalau betul, tak salah, tak ada apa yang bercanggah, tetap pengamalan dia bukan amal tiap-tiap hari, bukan amal tiap-tiap waktu. Ada waktunya, ada keadaan yang perlu dilihat.